Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah penuh, perbelanjaan tidak mengeringkannya, mencurah-curah rezekinya malam dan siang. Wa qala, dan baginda bersabda, ara'aitum, tidakkah kamu lihat apa yang dibelanjakannya semenjak dijadikannya langit dan bumi? Sesungguhnya tidak kering juga apa yang ada di tangannya, yakni setelah dibelanjakan begitu. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arshuhu 'alal ma', arasnya di atas air. Wa biyadihi al-ukhra al-mizan, di tangannya yang satu lagi ada neraca, yakhfidu wa yarfa'u, di mana dia menurunkannya, merendahkannya dan mengangkatnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, sesungguhnya Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit-langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berkata, akulah raja sebenarnya. Umar bin Hamzah meriwayatkan, katanya, aku mendengar Salim meriwayatkan, katanya, aku mendengar Ibnu Umar daripada Nabi SAW, yakni meriwayatkan hadis ini. Dengan sanad satu lagi itu sanad Imam Malik, itu pun lagu itu juga. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, yaqbidullahu al-arda, yakni tidak dengan lafaz innallaha yaqbidul arda, tetapi yaqbidullahu al-arda, maksud dia sama juga, yaitu Allah menggenggam bumi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa ada seorang Yahudi pergi menemui Nabi SAW. Lalu dia berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Allah memegang langit-langit di atas jari, satu jari, dan bumi-bumi di atas satu jari, dan bukit bukau ataupun gunung ganang di atas satu jari, pokok di atas satu jari, dan makhluk di atas satu jari. Kemudian Allah berfirman, akulah raja sebenarnya. Ketika itu Rasulullah SAW ketawa sehingga kelihatan gigi-gigi belakangnya, yakni gerahamnya. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca, wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak memberikan hak Allah sebagaimana sepatutnya, mereka tidak menghargai Allah sebagaimana mestinya, sewajarnya, ataupun mereka tidak mempercayai Allah mempunyai sifat-sifat yang seperti mana sepatutnya. Dengan sanad satu lagi, sanad yaitu Fudail, dia ada menambahkan dalam riwayatnya daripada Abdullah juga, Nabi SAW suka ta'ajjub kerana hairan, wa tasdiqan, dan kerana membenarkannya, yakni sebagai membenarkan kata-kata Yahudi itu. Satu lagi riwayat yaitu daripada Ibrahim, dia kata, saya mendengar Alqamah berkata, qala Abdullah bin Mas'ud berkata, ada seorang lelaki dari kalangan ahli kitab pergi menemui Nabi SAW. Dia pun berkata, hai Abul Qasim, sesungguhnya Allah memegang langit-langit atas satu jari, dan bumi atas satu jari, pokok dan bumi ini, tanah, atas satu jari, dan makhluk semuanya atas satu jari. Kemudian dia berfirman, akulah raja sebenarnya, akulah raja sebenarnya. Ketika itu aku melihat Nabi SAW ketawa sehingga kelihatan ataupun nampak gigi belakangnya. Kemudian Nabi SAW membaca, wa ma qadarullah haqqa qadrih, seperti tadi juga.
Ini bab sabda Nabi SAW, tidak ada orang lebih cemburu daripada Allah. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mughirah, beliau berkata, Sa'ad bin Ubadah berkata, kalau aku lihat seseorang bersama isteriku, yakni melakukan perbuatan jahat dengan isteriku, la darabtuhu bisayf, nescaya aku akan tetak dia dengan pedang, ghaira musaffahin, ghaira musfihin, boleh juga ghaira musaffahin, yakni dengan tidak tetak sebelah pepeh dia tu, tetapi ikut tajam lah, ikut mata dia, tidak tetak main-main. Maknanya begitu. Itu maknanya ghaira musaffahin. Kalau kita kata ghaira musfihin, bermakna aku akan tetak dia dalam keadaan aku tidak berpaling. Itu makna musfihin. Dalam keadaan aku tak paling, kerana takut kau ngeri kau apa kau dak, aku akan tengok betul-betul. Mana kalau putus pun putus. Makna begitu. Fabalagha dzalika, apa yang disebutkan oleh Sa'ad itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda bersabda, adakah kamu hairan dengan cemburu Sa'ad itu? Demi Allah, aku lebih lagi cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu lagi daripadaku. Kerana itulah Allah telah mengharamkan segala perkara yang keji, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Dan tidak ada sesiapa pun lebih menyukai alasan daripada Allah. Tidak ada sesiapa pun lebih menyukai alasan, itu salah satu maknanya, iaitu ataupun penyesalan, dengan makna uzur itu, dengan makna penyesalan. Tidak ada sesiapa pun yang lebih suka kepada penyesalan ataupun taubat daripada Allah Ta'ala. Kerana itulah dia mengutuskan munzirin, rasul-rasul yang memberi ancaman, wal mubashirin, dan rasul-rasul yang memberi berita gembira. Dan tidak ada sesiapa pun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Kerana itulah dia menjanjikan syurga. Ubaidullah bin Amr meriwayatkan daripada Abdul Malik dengan lafaz la syakhsa aghyaru minallah, tidak ada orang yang lebih cemburu daripada Allah. Bab firman Allah, katakanlah, apakah benda, apakah sesuatu yang lebih besar penyaksiannya? Katakanlah, Allah telah menamakan dirinya sebagai sesuatu. Nabi SAW telah menyebut Al-Quran sebagai sesuatu, padahal ia adalah salah satu sifat Allah. Dan Allah berfirman, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki, adakah sesuatu daripada Al-Quran padamu? Adakah sedikit sesuatu yang sedikit daripada Al-Quran ada padamu? Orang itu menjawab, ada, surah sekian, surah sekian. Dia menyebutkan beberapa surah. Orang itu sebutkan beberapa surah. Habislah sudah. Kita ni masih lagi hadis ni, mula-mula kita baca saat ni, masih lagi berkenaan dengan yadullah, tangan Allah. Tak habis lagi sambungnya hak baru ni. Artinya kita sudah bicara dah masalah yad itu, tangan itu lagu mana, sudah bicara dah sebelum pada ni. Yang ni ada 3 pendapat mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 pendapat berkenaan dengan tangan Allah. Satunya iaitu mana kita tak boleh kata apa, dia kata yad, kita kata yad sebagai satu sifat satu daripada sifat-sifatnya yang dia saja yang mengetahuinya. Kita tidak tahu, kita tidak disuruh tahu ataupun menentukan lagu mana tangan itu ataupun yad itu. Yad gitu. Satu.
Yang kedua, yad itu dengan makna tangan. Kita boleh terjemah tangan. Dalam bahasa Arab, makna hakikat dianya ialah tangan. Jadi kalau kita terjemah kod Melayu, tangan, tetapi tangan yang tidak serupa dengan makhluk. Yang ni kita kata Tuhan ada tangan sebab dia kata dia ada tangan, tapi tangan yang tidak serupa dengan makhluk. Tak serupa dengan makhluk. Kita tidak kata tak boleh terjemah. Boleh terjemah tangan. Hak yang pertama tadi tak boleh. Dia kata iyad. Tuhan sebut yadullah. Dalam hadis sebut yadullah. Yadullah tidak kering. Gitu. Hak yang kedua tangan Allah. Kita boleh terjemah. Tapi terjemah pun dengan kena i'tiqad bahawa tidak serupa dengan makhluk. Itu yang kedua. Yang ketiga, tangan itu dimaksudkan dengan rahmat dia ke, ataupun kekuasaan dia ke, ataupun lain-lain lagi. Yang ini dengan ditakwil. Dan baru ni kita sudah sebut dah ni. Ulama-ulama salaf tak setuju takwil lagu tu. Dia kata tangan-tangan lah, tapi tangan yang tidak serupa dengan makhluk. Jadi dia tak takwil. Tangan Allah penuh. Jadi orang hak takwil tu dia sebutnya, kalau kita ni tangan, kalau orang bui dengan tangan. Bui dengan tangan. Jadi hak ni pun sifat mengurniakan, memberi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya tangan itu. Dia takwil gitulah. Dan orang salaf tak takwil. Jadi bila dia kata tangan Allah penuh, tangan Allah penuh lah. Tidak serupa tangan kita penuh. Tidak serupa tangan kita penuh. Perbelanjaan, dia belanja, hak ada di tangan dia tu tidak kering, walaupun belanja sebanyak mana. Padahal hak dia belanja tu, hak dia bui tu mencurah-curah. Kalau kita kan kering lah. Mencurah-curah tu siang malam, mana tak ada hentinya. Dan Nabi SAW pun kata, tak tengok kau hak dia belanja, hak Tuhan belanja, hak Tuhan bui semenjak dia menjadikan langit. Ni dalam nuskha ni langit. Dalam nuskha yang lain dia sebut as-samawat, langit-langit. Jadi banyaklah langit tu. Hak dia belanjakan pada langit-langit dan bumi ni. Tak tengok kau mana ada kurang. Hak tangan dia tu tak kurang pun, tak ada kurang juga, walaupun dia belanja pada langit dan bumi itu. Dan Nabi SAW bersabda juga, ini kata Abu Hurairah, mana dia sebut ni, di antara hak Nabi kata hari itulah, arasnya, jadi aras Allah di atas air. Aras dia tu di atas air. Dan di tangannya yang satu lagi, di tangannya yang satu lagi ada mizan, ada neraca. Neraca itu diturunkan dan dinaikkan. Ada kalanya diturunkan, ada kalanya dinaikkan. Jadi gitu. Cuba tengok kalau kita ada kitab ni, Hasyiah nombor 7, syarah tu nombor 7. Walaupun dia curah gitu pun tak kering. Dalam riwayat Hammam, lam yanqus ma fi yamini, hak dalam tangan kanan dia tu tak kurang. Lam yanqus, tak kurang. Bukan lam yarid. Kalau lam yarid maknanya kering. Ni lam yanqus. Tibi berkata, boleh kita kata mal'a, la yaghiduha, sahha dan ara'aitum, itu semuanya khabar belaka. Ni kalau tengok dari sudut nahwu. Tengok dari sudut nahwu, maknanya hak ni dia jadi khabar belaka. Mutaradifah liyadillah. Jadi khabar yang berturut-turut kepada yadullah. Boleh jadi juga dari segi i'rab nahwunya, kita kata tiga-tiga perkara ni jadi sifat bagi mal'ah. Maknanya hak khabarnya iaitu mal'ah, hak lain-lain tu jadi sifat kepada mal'ah.
Dan boleh juga dari segi i'rabnya kita kata ara'aitum itu istinaf, dan di dalamnya ada makna tarakki, ada makna peningkatan, ada makna peningkatan. Seolah-olahnya apabila dikatakan Tuhan, tangan Tuhan itu mal'a, penuh, boleh jadi orang terfikir benda penuh ni dia boleh kurang. Awhama jawazan nuqsan. Jadi dihilangkan dengan katanya, kata Nabi la yaghidhuha syai'. Maknanya penuh, benda penuh ni boleh kurang, ada ketikanya kurang, kalau belanja banyak kurang. Jadi dia sebut selepas pada tu, mana tidak jadi kurang. Sebab apa? Tidak kering. Walau penuh tu mana penuh semua, tidak kurang. La yaghidhuha syai'. Tapi ada kalanya sesuatu tu dia penuh dan tidak kering. Wa qad yamtali'u syai' wa la yaghidhu. Ada kalanya sesuatu tu mana dia penuh semua dan tidak kering. Jadi tidak kering itu bukan maknanya tidak belanja, tidak keluar. Tidak keluar, tidak. Maknanya keluar. Itu sebab dia sebut pula sahha. Sahha itu maknanya mencurah-curah. Takut kita kata tidak kurang, dan tidak kering itu buat tak tubik. Dia kata tubik. Tubik. Mana sahha itu maknanya mencurah-curah. Isyarah. Sahha ni, perkataan sahha ini isyarat kepada al-faid, yakni kurniaan Allah. Wa qaranahu bima yadullu 'ala al-istimrar min dhikril lail wan nahar. Lepas tu dia sebut pula, disusuli waktu tu sahha tu dengan malam dan siang. Maknanya setiap waktu tubik sama. Tapi hak peliknya memang tak kurang, tak kering. Begitu. Thumma atba'ahu bima yadullu 'ala dhalik. Lepas pada tu dia susulkan hak nyata lah, hak nyata, dan tidak tersembunyi kepada orang yang mempunyai penglihatan, mata kasar dan mata hati. Selepas kata waktu tubik sama siang malam ni setiap waktu lah maksudnya. Nabi SAW kata pula, tak tengok kau? Tak tengok kau? Kan kamu tengok. Jadi istifham di sini istifham iqrari orang panggil, ataupun istifham takriri. Tak tengok kau? Bukan tak tengok kau tu mana dia tak tahu. Memang dah tengok kau celak belakang. Nak suruh mengaku lah, nak suruh mengaku. Tak tengok kau? Mana kamu memang tengok? Kamu memang tengok kan? Maksudnya gitu. Sebab kita lah, kita tanya, duk basuh tu? Padahal kita tengok dia duk basuh. Duk basuh ke tu? Tanya tu bukan makna nak tahu. Itu orang panggil dalam bahasa Arab istifham takriri. Duk basuh ke tu? Alah, memanglah duk basuh. Mana nak kaya kita pun tahu, dia pun tahu. Begitu. Serupa juga ni. Dia sebut tak tengok kau? Begitu lama dah masa, begitu luas pula tempat curahan kurniaan dia tu, langit dan bumi. Ni khitab ni am azim besar. Ini semua ni tak habis, menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tak kurang kekayaan dia tu, walaupun dia mencurahkan sama-sama. Yadullahi, tadi kita katakan dari segi nahwu tadi, yadullah, tangan Allah, mal'a, sahaba dia panggil. La yaghidha ataupun taghidha nafaqah, dua. Khabar dia. Sahhaun, tiga. Ara'aitum, empat. Itu khabar, empat. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata mal'a, yadullahi mal'a. Mal'a tu penuh tu khabar. La taghidha nafaqah, sahha dan seterusnya, tu sifat belaka. Hanya ni sifat tangan yang penuh tu lagu mana? Lagu ni. Sebab kita sebut tadilah. Jadi dia sebut ni dalam bentuk tarakki, yang ni meningkat. Lepas sebut gini, lamakan kamu ingat gini. Tidak. Gini sebut yang kedua. Sebut gini, lamakan kamu fikir gini. Tidak. Sebut yang ketiga. Yang ketiga pula, lamakan kamu fikir gini. Tidak. Sebut yang keempat. Itu cara dia. Itu orang panggil sebut dalam bentuk tarakki, dalam bentuk peningkatan. Hak ni kita tengok semua. Tak ada tersembunyi kepada sesiapa pun. Jadi nak cerita kurniaan Allah itu luas. Wa qala arshuhu 'alal ma'.
Arasnya di atas air. Yang ni aras ini, aras, kursi, bumi, langit, ini kejadian Allah, makhluk Allah belaka. Jadi aras tu hak besar lagi. Langit, bumi ke apa ni duduk dalam dia belaka. Jadi kalau kata orang tu menguasai aras, bermakna menguasai segala-galanya lah. Sebab orang lain ni terikat dengan hak tu. Mana di bawah kita tahu je sistem solar, sistem itu, sistem ni. Tak tahu lagi sistem aras. Tak ada boleh tahu tu. Mana semua ni terikat dengan aras. Ni semua langit, bumi, gapo, surga dengan akor gapo ni aras belaka. Bila kata aras tu hak dia, bermakna hak lain-lain ni tak payah sebut lah. Muka terikat belaka, hak dia belaka. Itu makna arasnya. Bukan makna dia duduk atas aras, duduk cokoh atas aras segitu, tidak. Jadi idhafah di sini litashrif, supaya kita kata Baitullah lah. Jadi rumah Allah dia duduk situ kah? Untuk memuliakan bait itu. Supaya juga di sini nak royak benda ni sesuatu yang mulia, besar, agung, hebat. Itu sebab disebut dikaitkan dengan dia. Itu dia. Sebab kita kata negerinya, negaranya, pemerintahannya. Begitu. Hak ni pun begitu jugalah. Jadi arasnya tu di atas air. Dulu mula-mula tu mana Allah SWT buat atas air. Air lagu mana tak tahu. Aras tu duduk atas air. Mula-mula kejadian. Lepas pada tu dia berkembang jadi dia buatlah mana dia nak buat tu. Jadi di sini dia nak cerita arasnya di atas air itu. Dia nak tolak hak puak-puak falsafah, ahli-ahli falsafah kata aras inilah yang menjadikan makhluk ni. Ada ahli falsafah pendapat begitu. Dia panggil falak, falak yang pertama. Falak yang pertama. Hak itulah yang menjadikan makhluk ni. Nak cerita sini dak. Hak ni Allah, kejadian Allah SWT juga. Aras tu pun. Wa biyadihi al-ukhra al-mizan. Di tangannya yang satu lagi ada neraca. Kalau di tangan dia hak satu, tangan kanan dia rezeki dia curahkan pemberian dia sebanyak mana yang dia nak. Alik kiri, alik kiri hak itulah dia menentukan nak bui ke siapa, banyak sikit, tak sibui ke siapa, sini nak bui rezeki, sini nak angkat rezeki. Dia pula. Begitu. Jadi hak ni semua ni kita tak boleh fikir tangan kanan tangan kiri sebab kita ada. Dia sebut gitu, kita terima gitu. Dia sebut gitu. Supaya yamin itu tangan kanan. Yadhil ukhra, tangan salah kita tangan kiri sebut. Tapi kiri tidak serupa dengan makhluk. Kalau kita nak pakai gitu. Gitu. Kalau hak takwil tu dia pakai lagu mana? Maknanya kurnia dia tu tak ada hak, tak ada batas. Atas dia juga nak bui tak sibui. Nak bui tak sibui. Kalau kita ni, kalau kita makhluk ni, manusia ni, bui ni dengan tangan. Sedangkan dia bukan bui kepada manusia saja, nak bui pahal kepada manusia. Bui dengan tangan. Tak sibui pun dengan tangan juga kan. Bila kita bui kita hala. Bila kita sibui kita tarik. Tangan kita tu kita kepar misalnya. Kita kata nak suruh pahal. Lagu itulah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak serupa dengan makhluk. Nak ayatnya apa yang lazim, ni orang panggil lazim. Hala mana bui, tarik mana tak bui. Maksudnya bui dan tak bui. Itu sifat Tuhan. Mu'ti dan mumsik. Mana dia yang memberi, dia yang tidak bui. Ni hak kata dengan tangan kanan saat ni sifat memberi dia. Hak kata dengan tangan kiri sifat menahan dia. Atas dia pula. Sifat dia. Ini gambaran sifat dia. Bukan mana nak ayat tangan kanan bertubuh begitu, beranggota seperti kita dah. Jadi nak cerita di sini dia sebut tangan kanan tangan kiri. Hak maksudnya lazim, sesuatu yang mesti kita faham daripada hak tugas dia. Yang mesti kita faham dalam bahasa. Kalau kata hala makna bui, kalau tarik tangan mana tak bui. Hak tu yang ni memberi dan tidak memberi. Itu sifat Tuhan. Hak dia, atas dia. Itu kalau cara takwil. Cara takwil lagu itulah. Kalau cara tidak takwil, dia kata gitu-gitu.
Kita tak sabar, serah ke dia. Tapi dia sebut tangan kanan. Dalam bahasa Arab, yamin tangan kanan. Kita boleh kata tangan kanan, tapi tangan kanan yang tidak serupa dengan makhluk. Gitulah. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Inilah yang mengelirukan ni, yang puak-puak mujassimah, musyabbihah. Dia siapa kata dah sebut tangan, sebut jari, sebut genggam, sebut apa? Ini sifat tangan, kata dia. Dia pun kata Tuhan ada tangan. Tangan lah ke mana? Dia kata, itu tak betul lah tu. Itu bukan cara ahli sunnah. Ya, jadi dia kata gitu sebab dia tengok kadang-kadang hadis ni nampak, alah kau gitu. Sedangkan tidak, kita tak boleh faham gitu. Tak boleh faham gitu. Kok satu pihak pula tak ada semua ni. Tangan kau semua takwil berlaku, mesti kena takwil berlaku. Tak boleh pakai serah gitu. Ada juga lah gitu. Dia tak saya terima berlaku ini sebagai sifat Tuhan. Tak saya terima. Jadi qabd itu pun sifat Tuhan. Kita terima sebagai sifat Tuhan. Bukan makna sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk. Walaupun dia kata genggam, bukan makna genggam seperti kita. Itu adalah gambaran ataupun cerita tentang sifat dia. Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanannya. Hak ni dalam Quran pun ada sebut, was samawati matwiyatun bi yamini. Dalam Quran pun ada sebut. Ada setengah-setengah tu dia siapa tolak hadis-hadis lagu ni. Siapa tolak hadis-hadis ni? Bumi ni digenggam oleh Tuhan misalnya, dia tolak. Padahalnya bukan masalah hadis ni, dalam Quran pun ada. Cuba Imam Bukhari tak mari di sini. Dia mari hadis tu sebab dia mari sok mudah kan, kalau skalanya sebelum pada ni dia mari ayat Quran dulu, lepas tu hadis. Dia nak ceritanya hak ahli sunnah pegang ni berdasarkan hadis ni, dia bukan hadis saja. Dalam Quran pun ada. Thumma yaqulu ana al-malik. Jadi kalau mengikut Imam Bukhari ni, dia termasuk dalam salaf yang terima ni. Mana kalau kita tangan kanan, terjemah tangan kanan, tak apa. Tapi jangan kata serupa dengan makhluk. Kalau kata genggam, terjemah genggam lah. Tapi jangan kata genggam tu serupa dengan makhluk. Jangan gitu. Dan Tuhan melipat langit-langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berkata, Anal Malik, akulah raja yang sebenar. Dalam dua hadis ni lebih kurang lagu tu lah. Nak ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala ambil semula bumi ni, tak ada hak siapa-siapa dah. Ni sifat qabid. Sifat qabid. Yani Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam. Menggenggam tu maksudnya dia mengambil kembali. Hak selama ni adalah secara pinjaman ataupun secara kita kata sementara lah. Zahir tu nampak macam hak sesiapa, tanah ni hak ni, hak ni tanah ni hak ni, negeri ni hak ni. Tak ada. Maknanya pada hari kiamat tu tak ada milik siapa-siapa dah. Semuanya di dalam genggamannya. Hak dia berlaku. Tak ada siapa dia nak mengaku, tak ada siapa dia nak dakwa dia pada masa itu. Itu maksudnya pada hari kiamat tu. Satu, yang keduanya dengan makna Allah SWT menamakkan peranan bumi ni. Hak selama ni manusia duduk atas ni banyaklah hak dia buatnya. Bila Allah SWT genggam, makna dianya Allah SWT menghentikan hijau bumi ni dan peranan dia. Orang yang duduk atas bumi pun tak ada, bumi pun tak ada, hancur semua. Itu makna genggam tu. Dan melipat langit-langit ni lipat juga. Tak ada dah ni, tak ada peranan. Sebab itulah Maulana Anwar Shah Kashmiri kata langit bumi semua ni di dalam zon neraka. Jadi hak hancur pada hari kiamat ni hak dalam zon neraka. Misalnya hadis ni. Mana Tuhan lipat tu maknanya habis, tak ada dah. Tak ada peranan dah. Tak ada kerja, tak ada kaitan dah untuk kehidupan manusia ni, waktu tak ada. Kalau lah ni ada.
kait kena mengena dengan apa ni, bintang, dengan bulan, dengan matahari, dengan gapo tu ada kaitan. Besok tak ada. Semua hancur semua tak ada peranan. Pergi ke lain pun. Pergi ke alam lain pun. Jadi alam hak lain tu orang panggil alam ulwi, bukan alam sufli. Hak ni orang panggil alam sufli, alam bawah belaka ni. Hak mana hancur ni, hak mana tamat riwayatnya, dihentikan peranannya. Hak ni semua ni alam bawah orang panggil. Alam atas tu dia start mana? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha lah kata. Tu alam atas orang panggil. Jadi manusia ni kalau beriman boleh pergi ke alam atas. Lagu mana? Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang tahu. Ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh melepasi. Daripada alam ni hancur, kita boleh lepas pergi ke alik sana, alam tinggi ataupun alam syurga orang panggil. Zon syurga, dia panggil zon syurga. Hak ni semua ni zon neraka. Zon neraka. Lepas tu riwayat daripada Abidah, daripada Abdullah. Abidah itu bukan Ubaidah, Abidah As-Salmani. Biasanya Ubaidah, ni tak Abidah. Ibnu Mas'ud, ada seorang Yahudi mari, dia pun kata, wahai Muhammad, Allah pegang langit-langit ni dengan satu jari dia, ataupun atas satu jari dia. Kalau kita nak pakai ala tu dengan makna asal dia, makna atas. Dan bumi dan begitulah seterusnya, seperti yang kita sudah terjemah tadi. Lepas pada tu Nabi SAW pun suka bila dia royak. Bila orang Yahudi tu royak tu, Nabi SAW suka tu siapa nampak gigi belakang dia. Gigi belakang dia. Sebab skalanya Nabi SAW ni senyum, ataupun dia suka tu nampak gigi depan lah. Ni dia suka tu agak tengah-tengah sikit lah. Jadi nampak alik belakang tu. Sebab gigi dia tu cerah, putih molek tu, jadi nampak lah. Tidak buka luar benar pun nampak. Ni maknanya beza daripada hak sekala lah. Dan dia pun baca ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri. Yahya bin Sa'id Al-Qattan meriwayatkan, dia kata di dalam riwayat ini Fudail dengan sanad dia ada menambahkan mana gini, iaitu Rasulullah SAW suka tu kerana kagum, hairan dengan dia tu, dan sebagai membenarkan hak dia, sebagai membenarkan hak orang Yahudi tu kata. Maknanya dia setujulah, betul lah lagu tu. Dan dia pun hairan, macam mana dia ni boleh tahu. Sedangkan maknanya kitab dia tu sudah banyak diubah juga. Maknanya kira-kira hak ni tidak diubah, gitulah. Walau bagaimanapun ulama banyak bahas di sini ni, banyak bahas di sini. Hak yang kedua tu pun lagu tu juga hadis ni. Kita tengok nombor 1, hasyiah nombor 1. Sehingga nyata nawajid dia. Nawajid tu apa makna? Iaitu pada ketika suka nyata gigi tu. Ada itu satu pendapat. Mana gigi depan lah. Seseolahnya Nabi SAW selama ni kalau dia suka, dia tak rajin buka mulut. Tak kena tu. Dia suka pun dia senyum pun dia buka mulut tu, bukanlah kata gitu. Senyum. Ada pendapat yang mengatakan nawajid itu makna dia, najid itu gigi hak depan, hak nampak pada ketika suka. So, yang kedua gigi taring. Taring. Itu maknanya najid itu. Yang kedua. Mana kalau taring, kalau suka dah nampak dah gigi, mesti nampak taring ni. Takkan suka nampak gigi dua di depan ni. Pak batal tu. Dengan sendirinya bila suka nampak gigi depan ni, nampaklah taring itu, kita kata. Wakilah, ada juga ulama mengatakan adras, gigi halik belakang ni, gerahan halik belakang ni. Ada juga ulama yang mengatakan gigi geraham halik belakang, nampak. Allati fi aqsal halq, gigi halik belakang dekat alkun, dekat tekak. Gigi tu nampak. Hak ni hak lebih sesuai bagi anak ni, lebih sesuai. Gigi halik belakang tu baru beza skala. Dia suka gitu, dia nampak juga gigi. Kalau tidak, sahabat nak boleh rayak lagu mana gigi dia comel gitu gini. Kalau dia tutup mulut semacam. Hak ni suka lagu lain. Sekadar ni tak apa lagi. Hak tak bolehnya
nganga luah tu, hak tu tak bolehnya. Kalau berjalan sekali terbuka luah sikit, sehingga nampak ni, itu tak termasuk lagi yang dilarang, tak termasuk lagi. Sebab apa? Sebab dalam hadis ni ada sebut. Dan kalau kita nak kata gigi depan, tak pernah salah. Hak tu memang kalau suka nampak gigi depan tu, skala pun nampak. Hak ni nak ayat lain daripada hak skala. Kalau lain daripada hak skala, hak dalam lah. Hak mana lagi? Lepas tu dia kata di sini ada beberapa perbincangan hadis ni. Yang pertama, fi amril isba', berhubung dengan jari tu apa makna? Jari Tuhan tu. Ibnu Battal berkata tidak boleh kita pakai jari di sini dengan makna jari anggota tu, anggota kita semua, jari tangan kita tu, tak boleh. Ahli sunnah tak pakai lagu tu. Bahkan kita kena pakai jari dengan arti salah satu sifat daripada sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat zat. Bukan sifat af'al, sifat zat. Kita sudah bincang dah tu. Sifat af'al lagu mana, sifat zat lagu mana. Hak ni kita kena pakai dengan arti salah satu daripada sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Yang mana tidak boleh ditakyifkan. Tidak boleh dikatakan lagu ni, tak boleh. Wala yuhaddad, dan tidak boleh dihadkan. Sebanyak ni. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun sini nampaknya dia sebut tu 5 jari nampak tu. Tapi kita tak boleh kata berdasarkan hadis ni 5 jari maksud. Tak boleh. Ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu wa hadza yunsabu ilal Asy'ari. Hak pendapat lagu ni dikaitkan dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lagu tu lah faham dia. Hak dia pegang. Wa an ibn Furak, ini anak murid dia. Ibnu Furak ni anak murid Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia kata hadis ni boleh kita pakai dengan arti isba', jari itu makna satu makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala pegang langit ni dengan satu jari. Jari itu nama satu makhluk dia. Isba' tu nama satu makhluk dia, bukan jari dia. Dia kata gitu. Allah Subhanahu wa taala buat jari tu. Jari tu bukan sebahagian daripada dia, tak ada kena-mengena tu. Tak. Sifat zat dia ke apa pun tak. Jari di sini, isba' di sini dengan makna suatu kejadian Allah yang Allah panggil isba'. Hak tu. Jadi langit tu dia pegang dengan hak tu lah. Jadi begitu. Sebab kita kata hidupan di atas dunia ni dengan sebab berkait dengan matahari ke apa, dia menjadikan hak tu untuk keperluan hak ni, hak atas bumi. Begitulah juga dia menjadikan jari itu untuk keperluan langit-langit dan bumi dan lain-lain. Gitu. Boleh jadi juga kata dia, jari di sini bermakna kudrah dan sultan, kekuasaan. Khattabi berkata, ni Khattabi pula kata ni. Dia kata tak ada sebut dalam Quran perkataan isba', jari ni. Tak ada. Adanya wala fi haditsin maqtu' bihi. Tidak ada juga dalam hadis yang boleh kita yakin dengan putus. Kita kena terima kok mana-mana. Tak ada juga dalam hadis. Maksudnya hadis mutawatir lah. Hadis mutawatir. Tidak ada. Waqad taqarrara. Kita sudah jelas kata dia bahawa tangan itu, tangan Allah, kata tangan Allah itu bukan anggota. Sehingga boleh kita katakan ada jari bila ada tangan. Dah ada tangannya, adalah jari dia. Tak boleh kita kata gitu. Bahkan benda ni benda tauqifi. Benda tauqifi. Kalau ada dalam Quran, kita terima. Ni dalam Quran tak ada. Dalam hadis mutawatir tak ada. Kalau adanya dalam hadis tara ni, walaupun sahih, tak boleh jadi akidah, kata dia. Itu maksud dia. Tak boleh jadi akidah. Syariat telah menyebutkan hak ni. Fala yukayyaf wala yushabbah. Tak boleh kita nak takyifkan, nak kata lagu ni, nak kita serupakan dengan hak ni, Tak boleh.
Dia kata, ini Khattabi kata, boleh jadi cerita sebut jari ni di antara perkara yang marinya daripada orang Yahudi. Sebab Yahudi tu musyabbihah. Yahudi memang dia kata Tuhan ni serupa dengan makhluk. Dan hak ni kalau ia ada di dalam kitab Taurat, dia kitab Taurat dia lah. Kitab Taurat. Ia termasuk dalam bab tashbih. Hak ni tidak sesuai dengan kita, aliran kita orang Islam. Kata dia. Hak ni cerita orang Yahudi sebut ni. Pas Nabi suka tu, hak tu lain nak bahasnya. Tak habis lagi. Habis sekara situ. Warudda alaihi inkaruhu wurudul asabi'. Tetapi ada pula ulama lain yang bantah Khattabi ni. Khattabi kata tak ada jari ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada. Sedangkan orang lain kata ada dalam hadis. Bukan sehadis, beberapa hadis adanya. Di antaranya hadis Muslim, iaitu hati manusia ni di antara dua jari Tuhan. Ada sebut jari. Ada sebut jari. Qila, orang lain hok jawab bagi pihak Khattabi pula. Dia tidak maksud gitu. Dia kata dia maksud lagu lain. Hak dia nafinya qat'ah. Hak putus berdasarkan dalil yang qat'i ada ke? Jari itu, hak tu, hak dia nafikan. Berkenaan dengan jari ni tak ada berdasarkan dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i ni Quran ataupun hadis mutawatir. Kalau ada dalam hadis Muslim tu mutawatir dah kau. Masalahnya dia menafikan hak mutawatir itu. Bukan menafikan ada dalam hadis, dia pun tahu hak tu. Dia kata li'annahu innama nafal qat'a wa fihi nazar la yakhfa. Aqulu, kata dia. Ni kata Maulana Qasim Nanutwi ni kata, pendapat saya lah kata dia. Tidak kata tak boleh kalau kita nak kata ada jari lah kalau kita kata jari. Tapi jarinya tidak merupakan anggota super makhluk. Super tangan juga. Tangan kan kita terima dia tidak anggota. Habis. Hak ni pun kalau kita terima pula betul juga. Asalkan tidak serupa dengan makhluk. Kalau kita nak terima pun boleh, tapi tidak serupa dengan makhluk. Serupa tangan. Kalau terima tangan, apakah tangan serupa dengan makhluk? Tak juga kan. Lagi lagu tu lah. Khattabi dia duduk kata lagu lain. Hak ni tangan ni ada. Hak qat'i berdasarkan dalil yang qat'i jari tu lah. Jari. Dia tak sih, dia tak sih. Maknanya seseolahnya bagi dia kalau nak terima, kalau dalam hadis dia tak boleh, tak pandai untuk akidah. Dia kena ada Quran. Sebab itulah Imam Bukhari pun sekali dia amari Quran. Ni tak. Ni tak amari ayat Quran. Hadis je. Kalau lagu ni maknanya bagi orang yang terima, katakanlah terima, dia kena i'tiqad bahawa jari itu tidak serupa dengan makhluk, semua tangan itu tidak serupa makhluk. Tu kan? Kalau tak saya terima apa? Tak apa. Sebab ia tidak termasuk dalam akidah dengan arti akidah yang pokok. Pokok. Mana kalau tolak tu usul akidah. Kalau nak masuk dalam akidah pun furuk akidah. Furuk akidah ni kalau khilaf tak jadi kafir lagi. Begitu. Kalau nak masuk dalam akidah pun furuk saja. Bukan usul. Yang kita duduk bincang sekarang ni usul, kata dia. Gitu. Perkara yang kedua dalam hadis ni, iaitu Nabi SAW membenarkan tu apa makna? Apa makna Nabi SAW membenarkan itu? Dia kata, qala al-Khattabi qaulur rawi tasdiqan lahu dhannun minhu wa hisban. Khattabi kata, hak ni perawi ni waham perawi, kata dia. Perawi itu kata Nabi SAW suka kerana hairan dan kerana membenarkannya. Hak kerana suka dan kerana membenarkannya itu, hak tu hak perawi ingat, dia faham lagu tu dan Nabi suka, kira-kira orang suka ni kenal lah. Itu hak dia simpulkan sendiri. Sebenarnya Nabi SAW suka, hak tu betul, sekat tu. Apakah suka semesti makna kenal? Kadang-kadang suka tidak makna kenal. Kadang-kadang suka dengan makna ni dah lagu tu. Tak suka makna tak kenal kadang-kadang. Setara tu je demo. Maknanya jadi nak suka gitu. Kadang-kadang gitu. Hak ni hak kata ta'ajjuban wa tasdiqan ini. Sebab itu Imam Bukhari bukan dalam semua riwayat dia ada hak ni. Hak ni dia kata dia ada tambah, iaitu ada perawi Fudail bin Iyad
an Mansur, an Ibrahim, an Abidah. Hak ni yang ada sebut lagu tu je, bukan semua. Jadi kita tak boleh buat kesimpulan lagi bahawa Nabi kena memang gitu. Kita tak boleh buat kesimpulan gitu lagi. Bukan seorang meriwayatkan hadis ni. Anak murid Abdullah bin Mas'ud ni bukan seorang. Selama-lama mereka sebut tu tak ada sebut ni tasdiqan lahu, kecuali dalam sanad ni. Qurtubi dalam Mufhim, dalam kitab dia kata wa amma man zada tasdiqan lahu falaysa bi syai'. Hak orang tambah tasdiqan lahu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai membenarkan dia lah, mengesahkan. Hak orang Yahudi kata tu, itu barang tak pakar tu tak boleh nak pegang tu, kata dia tu. Itu orang panggil waham perawi. Waham perawi ni tidak mesti betul lagi. Itu dia suka gitu, dia fikir gitu, dia tengok suka. Biasanya suka ni makna kena lah. Padahal suka ni kadang-kadang makna tak kena, lemah. Lemah. Kadang kita lemah dengan pendapat dia tu, kita jadi nak suka. Ada juga aku tu. Sebab kalau suka kena ni apa suka gitu monya. Siapa nampak gigi di belakang. Ni makna suka cara lagu lain ni. Dia faham gitulah. Fa inna hadhihi hiya ziyadah min qaulir rawi. Ini tambahan daripada pendapat perawi, dan ini tak betul, kata dia. Qurtubi pula kata dia sokong Khattabi tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tidak akan membenarkan perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil, kata dia. Dan sifat-sifat ni bagi Allah adalah mustahil. Kecuali kalau ada dalil qat'i, baru kita terima lah. Tak ke mana-mana kita pejam mata lah. Ni tak ada. Tak padan dengan tu, kata dia. Gitu. Kalau kita terima pun, kata dia, Nabi SAW memang sebut, memang membenarkan sahabat ni. Kira-kiranya dia tahu memang Nabi membenarkan, mengesahkan, katakanlah begitu. Lam yakun dzalika tasdiqan fil ma'na. Ini bukan makna membenarkan makna dia, maksud dia tu. Bal bil lafzi alladhi naqalahu min kitabihi an nabiyyi. Bahkan dia Nabi kenal tu maknanya ataupun kagum tu dengan lafaz yang dinukilkan olehnya daripada kitabnya, daripada nabinya. Zahir, hak zahir. Hak zahir lagu tu. Makna dia sebenarnya lagu mana? Makna dia sebenarnya kalau kata jari pun jari tidak serupa dengan makhluk, tapi puak-puak ni faham jari serupa makhluk ni. Hak Nabi suka tu dari segi betul dah. Hak dia royak tu memang Nabi-Nabi dia royak dulu tak. Nabi-Nabi dia tu royak gitulah. Tetapi Nabi dia tu serupa Nabi kita lah juga royak. Tidak serupa Tuhan tu dengan makhluk. Tapi puak-puak dia diubah. Itu maksud dianya. Bukan maknanya Nabi SAW setuju semua sekali. Luar dalam dia setuju. Tidak, kata dia. Wa yuqta'u bi anna zahirahu ghairu murad. Dan kita yakin ataupun Nabi SAW yakin di sini, yaqta'u, bahawa zahir dia tu tidak dimaksudkan. Zahir dia tu tidak dimaksudkan. Supaya dalam kitab Taurat kata, kamu anak Allah misalnya. Anak Allah bukan makna anak bapak tu bagi bapak tu, tidak. Anak tu dengan makna majazi, dengan makna orang-orang yang disayangi. Mereka pakai dengan makna anak sungguh. Gitu. Hak ni pun lagu tu juga. Yang ketiga iaitu suka Nabi SAW. Apa Nabi suka tu? Suka tu. Qurtubi kata Nabi suka ni sebab dia lemah dengan kejahilan Yahudi tu. Sebab tu dia suka. Bukan suka kenal, suka lemah. Betapa jahilnya si Yahudi ni. Gitu. Tapi perawi ingat Nabi suka ni kerana kena, sebagai membenarkan dia. Walaysa kadzalik. Sebetulnya tidak lagu tu, dia kata. Gitu. Ibnu Battal berkata, kesimpulan cerita ni iaitu dia menyebutkan makhlukat dan dia menceritakan tentang kuasa Allah semua sekali. Nabi SAW kagum, suka tu sebab heran dengan dia berasa benda ni besar, benda ni besar berat bagi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Padahalnya tak ada gapo tu. Sebab dia anggap benda ni benda berat lah, besar lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala langit bumi banyak mana pun tak ada berat, tak ada
jadi susah, jadi masalah sikit pun. Gitu dia kata. Sebab tu Nabi suka tu. Wa anna dhalika laysa fi jambi ma yaqdiru alaih bi'azim. Kalau nak kira dengan kuasa Tuhan tu, tu bukan benda besar, tapi yang si Yahudi tu dia berasa besar benar. Sebab tu Nabi suka dengan lemah dengan kepercayaan dia tu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, iaitu Nabi SAW tidak suka kecuali senyum sekalanya, kata dia. Di sini dia suka sampai nampak gigi dia. Ini bermakna suka berdekah-dekah ni. Gitu. Wa qala al-Kirmani. Kirmani kata, hak senyum tu hak biasa, hak kebanyakan. Hak ni hak nadir, hak jarang-jarang berlaku. Hak jarang-jarang berlaku. Bukan bermakna Nabi SAW tak rajin suka lagu ni sampai nampak gigi ni. Dah. Cuma hak skala tu ayat hak kebanyakan. Dia kata hak kebanyakan. Yang kelimanya tentang hikmat Nabi SAW baca ayat Quran. Bila dia orang Yahudi tu kata begitu, dia baca ayat wa ma qadarullah haqqa qadrihi, tu apa maksud dia? Dia baca. Ni yang kelima. Hikmat pada bacaan Nabi SAW wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Faqila, setengah ulama mengatakan Nabi SAW mengisyaratkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada apa orang Yahudi sebut tu bagi Allah tu benda kecil je, tak ada gapo. Nak nisbah dengan kuasa Allah tu, hak dia sebut tu bukan perkara besar, tapi dia nya duduk berasa besar. Maknanya anggapan dia tu tak betul lah tu. Seseolahnya Allah penat jugalah nak mengendalikan semua tu. Padahalnya tak ada gapo hak tu. Kalau nak kata penat, nak kata gitu gini pun tak ada. Memanglah kalau mengikut kepercayaan Yahudi Tuhan penat. Selepas buat langit bumi dia penat, dia nak berehat. Memanglah gitu. Hak tu ada hari Sabtu tu hari dia nak berehat lah, kira-kiranya. Tak kira hak dia tu. Itulah Nabi SAW baca ayat ni, makna mereka tidak kenal Allah dengan sebetul-betulnya. Mereka tidak menghargai Allah dengan sebetul-betulnya. Itu dia. Mereka tidak tahu kuasa Allah setara mana. Tak tahu sengerti. Qurtubi kata suka Nabi SAW tu kerana dia lemah dengan kejahilan Yahudi tu. Sebab tu dia baca ayat ni. Maksudnya ma'arafuhu haqqa ma'rifati, mana mereka tak kenal sungguh Tuhan. Wala azzamuhu haqqa azamati, dan mereka tidak mengagungkan Tuhan dengan sewajarnya. Sebab tu dia jadi musyabbihah, jadi gapo tu Yahudi tu. Maksudnya Nabi SAW tidak kenal lah sini ni. Bukan makna setuju. Lepas tu ada dalam hadis tu, itu satu saluran saja. Hak lain-lain lagi ramai, banyak lagi anak murid Ibnu Mas'ud tu tak ada sebut pun ni. Tak ada sebut. Hak Nabi suka ada, sekat suka. Sehingga nyata nampak gigi alik belakang dia tu ada. Tetapi suka tu kerana dia kenal. Itu ada dalam satu saluran saja. Seseolahnya Imam Bukhari buat mari hak tu dia nak raya ada juga lagu tu. Jadi kamu timbang sendirilah kalau mengikut ilmu hadisnya. Kalau hak banyak-banyak, hak banyak, kalau perawi dia tu perawi sahih sekalipun thiqah pun, kalau dia bercanggah dengan hak lain-lain banyak, orang panggil riwayat tu riwayat syadz. Riwayat syadz ni tak kuat lah, tak boleh nak pegang lah. Jadi dia tulis riwayat kita hak ni lah. Hak ada tu, hak lagu lain sikit tu. Hak lain-lain tidak. Hak lain-lain tidak. Sekat sebut Nabi SAW suka saja. Hak dalam riwayat yang keluar tu pun lagu tu juga suka sehingga nampak gigi belakang, tapi tak ada sebut ta'ajjuban wa tasdiqan. Tak ada. Begitulah. Bab qaulillah la syakhsa, qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la syakhsa aghyaru min Allah. Tidak ada orang hak lebih cemburu daripada Allah. Pula di sini Imam Bukhari nak ceritanya perkataan syakhs itu digunakan untuk Allah. Tidak ada orang yang lebih cemburu daripada Allah. Yang ni Allah tu pun orang jugalah kira-kiranya, syakhs jugalah. Itu dia. Jadi nak guna perkataan syakhs itu boleh ke tidak? Jadi Imam Bukhari nak cerita di sini, kalau dalam hadis ada sebut lagu tu mana boleh lah. Walaupun ada riwayat yang mengatakan di sini bukan la syakhsa tetapi la ahada.
La ahada. Ini dia kata sebenarnya tashif, telah berlaku tashif la syakhsa. Hak sebetulnya la ahada. Tetapi Maulana Qasim Nanutwi di adalah Hasyiah dia kata tak perlu kita menyalahkan perawi itu, perawi hak molek dah. Sehingga kita kata la ahada. Sedangkan dalam hadis ada sebut la syakhsa. Bukan satu jalannya, banyak jalannya. Ada sebut la syakhsa itu. Nak rayaknya perkataan syakhsa itu boleh digunakan untuk Allah. Tapi kalau kata syakhs pun bukanlah syakhs seperti makhluk. Tak, sebab tu je. Kalau kata orang bukan semua orang makhluk ni, manusia ni tak. Orang dalam bahasa kita. Kalau bahasa Kelantan ni lah, luah lagi. Orang tu dia bukan dengan makna manusia saja. Memang salah satu makna dia aja manusia. Tetapi lebih luas lagi makna dia. Kalau kita pakai gitu tak apa. Sebab apa? Dalam hadis ni ada. Lepas tu hadis ni lah banyak kali dah kita jumpa hadis Sa'ad bin Ubadah. Dia kata kalau aku tengok ada orang jahat dengan bini aku tetok orang tu dengan pedas, kata dia. Dua makna tadi. Kalau ghaira musaffahin, makna tidak tetok kok lantai ni, kok pepeh ni. Kalau tetok lagu tu nak suruh orang kejut je. Tidak akan jadi apa ni, luka ataupun putus dan sebagainya, tak akan jadi. Kalau tetok kok ni jadi kejut saja. Tidak. Tapi maksudnya tetok kok tajam dia. Itu maksudnya ghaira musaffahin. Kalau ghaira musbihin, mana aku akan tetok tu mana tidak dalam keadaan paling. Tengok depan-depan gini, tak ada ngeri, tak ada takut dah. Ada juga orang tetok pun dia boleh-boleh tak tengok, dia takut juga. Maknanya dia nak ayat ada. Dia tak kesian, tak takut, tak kesian. Ada. Nabi SAW pun dapat tahu pada tu orang ayat lah. Dia kata, adakah kamu berasa pelik dengan cemburu saat tu gitu mana dia? Aku cemburu lagi pada dia, Nabi kata. Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Sebab itulah dia mengharamkan benda-benda yang keji, benda-benda yang haram, yang tak molek ni. Sebab dia cemburu itulah. Jadi hak disebut cemburu ni, dia panggil sebut ala sabil musyakalah, serupa lafaz tapi hakikatnya tidak serupa, iaitu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada sifat itulah maka dia tidak benarkan. Dia tidak benarkan orang ni buat benda jahat, sama ada hak nyata ke ataupun tersembunyi. Jadi sebabnya supaya berzina ke apa tu, kalau orang tidak buat dalam keadaan nyata, orang buat dalam keadaan tersembunyi. Sebab itu dia sebut Allah SWT tak kenal berlaku hak nyata ke hak tersembunyi ke, asal benda tak boleh dia tak kenal. Maknanya kalau orang tu, kalau dia cemburu, nak suruh faham. Kalau dia cemburu, dia buatlah ke mana? Dia tak bui lah, dia marah lah. Kalau orang usahakan nak sentuh, tengok dia tak boleh dah. Tengok lama-lama misalnya ke bini dia misalnya, itulah cemburu. Dia akan melakukan sesuatu yang menghalau orang, menyebabkan orang tak boleh tengok main-main. Itulah maknanya hasil dia aja, hasil daripada sifat tu. Begitu juga Allah SWT sini, bila dia ada sifat tak kenal, tak sebi orang buat benda haram, tu hak sebenarnya pada dia tak sebi tu. Jadi serupa dengan kita kata orang ada sifat cemburu lah. Dia larang lah, dia tak bui, dia gitu gini. Maksud dia aja bukan ada sifat cemburu yang mana kerana menimbulkan perasaan kita tu, hak kita sayang, lepas tu dia ambil rebut daripada kita. Bukan lagu tu. Ada perasaan lagu tu, tidak lagu tu. Hak ni sebut ni ala sabilil musyakalah. Kata serupa saja perkataan tu, tapi dari segi makna hakikatnya tidak sama. Makna dia tidak sama. Tetapi lazim dia tu tetap ada. Jadi apabila seseorang tu cemburu, dia akan suruh bini dia misalnya tak jalan koksi, dia akan suruh bini dia tu pakai tudung misalnya. Tu buah cemburu lah tu. Lagu tu lah juga, bila Allah SWT tak kenal, tak sibuk orang buat, dia kata lagu ni. Hak sebenarnya dia tak sibuk orang buat benda haram. Lepas pada tu dia kata lah, siapa yang buat benda ni neraka, siapa yang ni aku murka, siapa yang gini laknat, jauh daripada rahmat Allah dan sebagainya. Dia sebut lagi tu.
Tidak ada sesiapa pun yang lebih suka kepada alasan daripada Allah. Allah lah paling suka menerima alasan. Satu, uzur tu dengan makna alasan. Yang kedua dengan makna penyesalan ataupun taubat. Tuhan lah paling suka menerima taubat. Tak ada orang lain yang lebih suka. Sehingga kita jangan berasa kita banyak kali dah taubat jadi tak boleh Tuhan tak terima. Jangan. Kalau orang boleh lah kita fikir lagu tu. Dia cuma nak tengok muka kita. Tapi kalau Allah SWT tidak lagu tu. Kalau dalam masalah taubat, menyesal ke apa ni, beberapa kali pun tak apa ni. Tapi hak lebih sesuainya di sini uzur dengan makna alasan, hujah. Hak paling Allah tak ada orang hak lebih suka kepada alasan dan hujah daripada Allah. Allah lah paling kenal. Kalau gapo-gapo ada hujah. Sebab tu dia buat gapo-gapo dia bagi alasan, dia bagi hujah. Jangan orang kata kita tak tahu. Sebab itulah dia kata Allah SWT mengutuskan rasul-rasul yang memberi ancaman dan memberi berita gembira. Supaya apa? Supaya orang tak ada alasan nak kata kita tak tahu benda ni. Apa tak hantar Nabi dulu? Dia hantar belakang. Supaya orang tak ada alasan. Jadi dia lah paling suka kemukakan alasan. Begitu juga kalau ada alasan ke mana-mana pun dia akan terima. Dia akan terima kalau ada alasan. Dan tidak ada orang yang lebih suka dipuji daripada Allah. Sebab itulah dia buat segala perkara sepenuh belakang. Orang nak tak suka dikeji, suka dipuji, lagu mana dia akan buat benda tu molek, barulah dipuji. Takkanlah buat benda tak molek orang nak puji. Allah SWT tak ada orang boleh lawan dia. Dari segi dia buat sepenuh belakang, molek belakang, sehingga layak dipuji. Wa min ajli dzalika, sebab itulah dia menjanjikan syurga. Dia menjanjikan syurga. Mana kalau orang buat lagu ni, boleh setara ni, syurga ni. Kalau buat ni setara ni, masuk syurga ni. Kalau buat setara ni, masuk syurga Firdaus. Maknanya ada peringkat-peringkat. Walau bagaimanapun dia suka lah Allah kemolek tu. Allah kemolek. Hak paling molek tu kau suka lagi. Jadi bila dia kata dia tu ada sifat lagu tu, dia nak kita pun lagu tu jugalah seboleh-bolehnya. Kau banyak ada sikap macam tu, sikap mana kita nak sesuatu ni buat biar orang puas hati, biar orang puji. Kau molek, kau bagus, kau lagu tu. Wa qala Ubaidullah bin Amr daripada Abdul Malik, la syakhsa. Tadi dia kata la ahada, la syakhsa aghyaru min Allah. Aghyaru min Allah. Mana dalam riwayat ni dia ada sebut la syakhsa aghyaru min Allah. Tidak ada orang yang lebih cemburu daripada Allah. Gitulah. Lepas tu ni dia kata menyalahkan sebab Ubaidullah tu saja munfarid dan tidak ada mutabi' kepadanya dalam menyebutkan syakhs itu. Dia ada sebut nombor 3 ni. Aqulu, dia kata Kirmani kata, aqulu la haja ila takhti'atir ruwat as-thiqat. Tak payah kita menyalahkan perawi-perawi yang thiqah ni. Bahkan hukum ni, cerita hadis ni serupa hadis-hadis mutasyabihat yang lain lah. Sama ada kita nak suruh Tuhan ke, ataupun kita takwilkan dengan lazim baginya, lazim bagi syakhs. Tu kita takwil gitulah kata dia. Tak payah kita menyalahkan perawi ni. Jadi Imam Bukhari boleh terima. Tetapi syakhs itu dalam hadis saja. Kalau dalam hadis ni akidah dia setara mana? Kita tahu. Kalau tidak kuat benar, dia tidak jadi akidah, usul akidah. Dia jadi furuk akidah yang paling tinggi. Sebab tadi furuk akidah. Mana kalau orang menafikan hak tu tak apa, tidak sampai rosak akidah dia. Tapi kalau ada dalam Quran ataupun hadis yang mutawatir, tak boleh. Apa lagi kok mana-mana pun ulama bahas ni yang ada sebut ni, dia je kata dia la syakhs, dan tidak ada mutabiknya. Kalau kita kata ada mutabik kok mana-mana, ada
Siapa ke peringkat mutawatir kau? Tak. Tak siapa. Dia lagu ni lah. Cara ulama kan dia kata ini termasuk dalam usul akidah. Ini tidak termasuk dalam usul akidah. Akidah juga, tapi tidak termasuk dalam usul akidah. Dia panggil furu' akidah. Misalnya Dajjal. Dajjal itu. Jadi ada juga ulama ahli sunnah dia takwil gini-gini. Dajjal tu maksud dia gini-gini. Sebab apa dalam Quran ada? Walaupun dalam hadis banyak. Itulah. Walaupun sampai ke peringkat bagi orang yang terima tak boleh, hak ni akidah ni. Sebab apa? Hadis sampai ke peringkat mutawatir maknawi. Dia kata. Tapi orang tak terima, mana tak ada orang kata dah. Kerana tolak ni maka dia ni jadi keluar daripada ahli sunnah. Tidak ahli sunnah. Masih boleh lagi. Sebab apa? Sebab orang ni termasuk dalam furuk lagi. Imam Mahdi kau misalnya, tak terima. Walaupun hadis tu ramai ulama mengatakan siapa ke peringkat mutawatir maknawi, tapi dalam Quran tak ada. Itu orang panggil termasuk dalam usul juga, tapi akidah juga, tapi furu' akidah, bukan usul akidah. Gitu cara bagi dia. Kalau tidak kak, Ibnu Khaldun itulah orang yang salah seorang yang penting, dia tolak hadis Imam Mahdi. Dia kata tak boleh pakai, kata dia. Tidak sahih. Pasal dia kata Ibnu Khaldun tidak ahli sunnah. Ahli sunnah juga. Cumanya kita tak kenal dengan dia, itu soal lain. Itu benda yang kena faham. Benda ni termasuk dalam usul akidah ke furu' akidah. Nak jadi termasuk dalam usul akidah ni lagu mana? Lagu ni itu kaedah dia. Kalau ada dalam Quran dan dalam hadis mutawatir pula. Kalau tak ada dalam hadis, ada dalam Quran pun tak apa dah. Dia jadi akidah dah. Tapi kalau ada dalam hadis saja dan mutawatir itu sampai ke peringkat tawatur maknawi saja, itu masih khilaf lagi. Waktu tu. Lepas pada tu, ayu syai'in akbaru syahadah. Apa benda? Apa perkara yang lebih besar kesaksiannya? Qulillah, katakanlah Allah. Pula Imam Bukhari nak ayat sini Allah itu syai'. Imam Abu Hanifah berterima dalam Al-Fiqhul Akbar, dia kata Allah itu syai', tapi la kal asya'. Syai' sesuatu, tetapi tidak seperti sesuatu yang lain. Gitu Imam Bukhari terima Allah itu syai', sesuatu. Jangan terjemah benda. Allah itu benda. Apakah sesuatu? Apakah perkara? Jadi syai' ni menunjukkan adanya. Kalau tak ada syai' sesuatu, mana tak ada. Dia tu ada. Ini syai' ni menunjukkan wujud dia, sifat wujud dia tu. Wujud dia tu. Qulillah. Jadi takdirnya fasamma Allahu nafsahu syai'an. Imam Bukhari kata Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya itu syai', sesuatu. Nabi SAW menamakan Quran itu sesuatu, sedangkan Quran itu sifat Allah, Quran itu kalam Allah. Sebab apa? Ni hadis dia orang. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala kata kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu binasa kecuali dia. Jadi istithna apa dia? Istithna muttasil. Dia kata. Dan kalau istithna muttasil, maka wajhahu itu adalah syai' juga. Itu pun. Yang ni dari segi nahwu lah. Dari segi nahwu. Orang panggil daripada jenis syai' tu juga. Bukan jenis dalam mantik tu suku tu. Ni dari segi nahwu. Mana mustathna itu daripada jenis mustathna minhu juga. Mana syai' lah. Itu dia nak bayar. Kita tengok nombor 4. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya syai'an. Wa tawjihuhu anna lafza ayyu. Kalau lafaz ayyu bila dia mari sebagai istifhamiyah. Ayyu istifhamiyah, tanya, apakah? Ayyu syai'in, apakah? Iqtada zahir
an yakuna musamman bismi ma udhifat ilaihi. Itu dia. Bermakna zahirnya bermakna Allah itu dinamakan dengan nama sesuatu yang diidhafatkan ayu itu kepadanya. Yang diidhafatkan ayu itu kepadanya apa dia? Syai' itulah ayu syai'in, ayu mudhaf, syai'in mudhafun ilaih. Lepas tu bila dia jawab Allah, bermakna Allah itu syai'. Iaitu musamman bagi mudhafun ilaih, ayu tu. Gitu dia nak ayat ni. Itu mengikut kaedah bahasa Arab. Fa'ala hadha yasihhu. Yang ni berdasarkan ni, bolehlah kita kata Allah itu dikatakan sesuatu. Kalau kita tak boleh katakan sesuatu, dia tu tak ada. Maknanya sesuatu ni menunjukkan dia tu ada dulu. Ada dulu. Gitu. Wa yakunul jalalah qulillah, adalah ayat. Mana tadi? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Jadi qulillah itu mubtada khabar bagi mubtada yang mahdzuf. Takdirnya zalika syai' huwa Allah. Sesuatu itu ialah Allah. Hak paling besar sebagai saksi. Paling besar sebagai saksinya Allah lah. Zalika syai' Allah. Jadi Allah tu jadi khabar bagi mubtada yang mahdzuf, zalika. Zalika tu musyarun ilaih dia mana? Allah lah. Asy-syai' tu lah. Jadi kalau lagu tu kita boleh kata lah Allah tu syai'. Tu cara Imam Bukhari faham. Kita boleh kata. Wal maksudnya sihhatu itlaqi syai'i alaihi ta'ala. Boleh kita kata syai' kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran dan hadis. Boleh. Ni akidah Quran. Quran. Tetapi adakah kalau orang menafikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai syai', siapa jadi kafir? Tak lagi. Tak lagi juga walaupun ayat Quran. Sebab apa? Masih boleh ditakwil lagi. Tidak terang. Tapi kebanyakan ulama dan kita pun terima kena kata lagu tu lah, perasaan ni lah kaedah dari segi kaedah dia. Tapi bagi orang yang kata tafsir tu, dia masih boleh takwil lagi. Hak takwil tu adalah luar ni, dia sebutlah di antaranya dia sebut apa makna. Mana kalau hak boleh takwil lagu tu masih lagi orang tu Islam lagi. Kan dia kata Allah ada tapi dia tidak syai'. Sebab kalau syai' sesuatu ni semua makhluk. Misalnya dia kata lagu tu. Kalau dia kata lagu tu masih lagi boleh lagi. Ini mana kita kira hak suk ni, hak suk rapak ji. Rapak ji ni pergi situ. Tapi hak moleknya kita terima lah supaya Imam Bukhari terima. Gitu. Lepas pada tu Nabi SAW tanya satu orang, hak nak menikah tu lah, orang tu perempuan tu pergi tawar diri ke dia, ikutlah. Kalau Rasulullah nak ke dia, tak apa. Rasulullah tengok ke atas ke bawah, tengok ke atas ke bawah, senyap. Lepas tu satu orang tu ada dekat tu, dia kata, kalau Rasulullah kau tidak ada hajat apa-apa dengan dia, wik saya lah, kata dia. Nabi SAW pun kata, itulah, dia suruh carilah, iltamis walau khataman min hadid, carilah walaupun sebentuk cincin daripada apa ni, besi. Pergi cari, tak ada. Dia ada hak ni pada kain dia ni lah, ada dia. Wah, kain nak ke dia, kain kalau buih ke dia mu telanjang mana gitulah, ada satu je. Lepas tu dia pun tanya, adakah dia ama'aka minal Qur'ani syai', adakah apa-apa sesuatu daripada Al-Quran bersama engkau? Dia tanya. Orang tu pun kata ada, surah sekian. Dia pun sebutlah nama surah ni. Jadi Imam Bukhari ambil sinilah. Mana Quran itu Nabi SAW kata syai', sedangkan Quran itu sifat Allah, kalam dia kan. Dia sebut syai', bermakna boleh kata syai' berdasarkan hadis. Gitu. Bab qaulihi wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Jadi kalau kita tengok sini dalam kitab Bukhari ni, dia tidak serupa nak kata salah betul setengah-setengah kalangan faham tu, tidak juga. Nak kata khalah tu pun tidak juga. Cara sifat 20 pun tidak. Dia ada cara dia sendiri. Ini semua kita tengok ni lah.
Dia faham benda gini. Tapi dia ada alasan. Dia ada alasan, cara dia sendiri. Sekat tu dulu bab qaulihi wa kana arshuhu 'alal ma'. Wallahu a'lam.